Untuk video kali ni aku ada satu tip nak kongsi dengan korang dekat luar sana. Okey, cara untuk mencuci acetone. Acetone ni kalau bagi peminat-peminat akuatik, penternak kecil-kecilan yang macam aku ni memang amat perlulah untuk menghasilkan oksigen yang dijanakan daripada pam oksigen. Untuk jangka masa yang tertentu, acetone ni dia akan menjadi tersumbat. Apabila terlalu lama digunakan, dia akan kurang efisien untuk mengeluarkan oksigen tu, disebabkan kotoran yang terhasil di dalam acetone tu sendiri. Bagi peminat-peminat akuatik memang sudah amat mengenalilah dengan adanya pelbagai saiz dan bentuk acetone yang ada dekat pasaran sekarang ni. Jadi macam aku sendiri pun aku menggunakan acetone batu tu, dan ada yang plastik. Jadi yang plastik ni memang aku lama dulu memang aku menggunakan plastik ni sebab mudah, tidak terhakis dan tahan lama. Jadi dalam pelbagai saiz lah, ada yang daripada saiz yang kecil dan saiz yang besar. Okey, macam yang aku katakan tadi, acetone ni lama kelamaan dia akan tersumbat disebabkan kekotoran tu lah, yang agak lama yang kita gunakan tu, dia akan jadi tersumbat dan kurang efisien. Tapi ada satu solusi untuk mencuci acetone ni. Aku dapat daripada dalam komen, dalam ada video aku tu, ada satu komen. Okey, terima kasih aku ucapkan kerana berkongsi idea yang sangat bagus, yang sangat cantik ni. Okey, aku boleh cuba dulu untuk test lah, untuk buat uji kaji mencuci acetone ni. Sebenarnya dulu aku sendiri pun tak terfikir pun untuk mencuci acetone ni, tapi ada istilah lah bagi diri aku ni untuk belajar mencari solusi untuk mencuci acetone ni. Tapi hari ni aku dah dapat. Okey, terima kasih daripada rakan YouTube ni yang berkongsi idea di dalam komen tu. Okey, sekarang ni aku nak kongsi dengan korang bagaimana untuk mencuci acetone ni. Jadi aku nak tunjuklah sama ada berjaya ataupun tidak selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel, Zulkifli Haji Ali. Okey, seperti yang korang tengok, apa yang aku tunjuk ni adalah, ini adalah acetone yang plastik. Jadi acetone yang plastik ni dia agak mudah dicuci dan tahan lama. Okey, ini adalah antara acetone yang aku boleh kongsikan kepada korang, antara acetone yang aku gunakan untuk ternakan awal dulu masa aku mula-mula berjinak-jinak dalam ternakan akuatik ni. Okey, sebelum aku buat uji kaji untuk mencuci acetone yang batu tu, okey, aku tunjuk sebuah sedikit dululah cara untuk mencuci acetone yang plastik ni. Okey, yang plastik ni memang ada setengah memang korang sudah faham lah cara nak cuci acetone yang plastik ni. Memang mudah saja. Aku selalunya kalau aku nak cuci yang acetone yang plastik ni, aku hanya menggunakan brus gigi yang terpakai lah. Senang, brus. Hanya buka kepada kepingan-kepingan yang kecil tu, kita akan cuci lah. Jadi lebih bersih dan tahan lama. Memang mudah. Tapi kalau kata untuk mencuci acetone yang batu tu, okey, kita akan tuju kepada tujuan utama kita pada hari ini dalam video ni, bagaimana untuk mencuci acetone yang batu tu. Okey, jom aku kongsikan dengan korang sama ada berjaya atau tidak dengan teknik ataupun idea yang telah dikongsikan oleh rakan YouTube kita ni di dalam komen dalam video aku ni. Okey, aku boleh tunjuk dekat korang berjaya atau tidak. Okey, korang tengok betapa lamanya acetone yang aku guna ni dah sampai menjadi hitam. Okey, kalau ikut keadaan asal, acetone ni berwarna keadaan nak ala-ala biru sedikit lah. Tapi sekarang ni dah memang hitam, menunjukkan dah memang terlalu kotor dah dan terlalu lama aku menggunakan acetone ni. Okey, aku akan ambil salah satu daripada acetone yang 3 tu. Aku akan ambil satu untuk dibuat percubaan lah. Okey, kalau korang aku boleh kongsikan dalam video ni, sebenarnya ini adalah video yang first, julung-julung kali aku membuat percubaan untuk mencuci direct video, yang belum pernah aku cuba lagi untuk membuat cucian acetone ni daripada idea yang rakan YouTube kita kongsikan tu. Okey, sekarang ni aku nak tunjuk acetone tu dalam keadaan normal. Sekiranya aku letakkan di dalam air lebih kurang dalam 1 kaki kedalaman di dalam kolam kok semen tu. Okey, korang tengok buih oksigen yang terhasil. Ini sebelum dibuat cucian. Okey, korang sendiri tengok.
buihnya nampak macam kurang sedikit berbanding dengan keadaan jika dibeli baru lah. Okey, korang tengok, aku tunjuk lagi sekali, buih yang agak kurang, jadi kurang efisien lah. Ini maksudnya acetone ni dah tersumbat. Okey, bahan yang dicadangkan ialah Clorox, bahan pencuci pakaian. Aku tidak menyangka sama sekali yang Clorox ni boleh digunakan untuk mencuci acetone. Tapi aku belum buat uji kaji lagi sama ada berjaya ataupun tidak. Tapi aku boleh cuba. Memang nampak macam Clorox ni memang memang semua orang dah tahulah, Clorox ni memang bertoksik lah, ataupun sejenis bahan kimia lah untuk mencuci pakaian dan dikenali sebagai bahan peluntur lah. Okey, sekarang aku nak tunjuk kepada korang cara aku nak buat testimoni ni. Okey, sekarang ni Clorox ni aku tuangkan ke dalam satu bekas lah. Bekas ni yang selalu kalau kita beli ais asam buai tu. Okey, inilah bekas yang dia orang gunakan untuk masukkan asam buai tu, minuman tu. Jadi aku gunakan bekas ni. Jadi aku gunakan bekas ni sebenarnya salah satunya untuk keselamatan lah. Sebab Clorox ni memang bertoksik. Kalau kata Clorox ni kalau aku gunakan mungkin terjatuh ke dalam kolam tu, menyebabkan ikan akan mati lah. Sebab Clorox bahan pencuci, bahan kimia. Okey, sekarang aku tunjuk kepada korang aku buat macam ni untuk mencuci acetone tu, batu oksigen tu, untuk dibuat cucian. Jadi di dalam bekas mug ni aku letakkan acetone dan oksigen berjalan seperti biasa. Aku tak pasti pula berapa lama yang diperlukan untuk proses yang macam ni. Okey, mungkin jangka masa lebih kurang, okey, untuk testimoni ni, untuk uji kaji ni aku boleh ambil lebih kurang dalam 15 minit lah. Aku nak cuba ambil 15 minit dulu untuk dibuat ni. Jadi sekarang ni aku nak biarkan dululah selama 15 minit dan kita akan lihat hasilnya. Okey, sebelum tu kalau dilihat dalam bekas ni memang nampak banyak buih-buih kecil lah. Buih-buih kecil yang agak-agak macam berkarat sedikit. Okey, aku nak biarkan selama 15 minit dan kita tunggu keputusannya. Okey, 15 minit sudah pun berlalu. Aku tutup switch pump oksigen tu dan aku akan keluarkan acetone ni untuk lihat hasilnya. Okey, kalau dari pandangan kasar aku ni nampak macam berkesan jugalah. Okey, kalau dilihat daripada color acetone tu nampak macam cerah sedikit daripada yang awal tadi sebelum aku cuci dengan Clorox ni, nampak macam cerah sedikit lah. Jadi aku terpaksa cuci dulu acetone ni sebab kalau dihidu macam ada bau Clorox lagi. Kalau aku takut juga kalau kata terus dimasukkan ke dalam kok semen tu takut memudaratkan ikan pula, sebab Clorox ni bahan yang bertoksik jugalah. Okey, aku basuh dulu acetone tu. Okey, kalau dilihat nampak macam okey juga. Kalau dihidu acetone ni rasanya masih ada lagi bau Clorox tu, bahan pencuci tu. Jadi agak keras jugalah bau Clorox ni. Jadi perlu dicuci betul-betul lah sebelum digunakan. Jadi aku nak tengok sebentar lagi, nak tengok bagaimana buih oksigen tu sama ada masih kekal seperti lama ataupun back to normal lah. Nak tengok walaupun masa yang aku ambil untuk mencuci acetone ni hanya 15 minit sahaja untuk percubaan lah. Bau Clorox ni masih ada lagi, masih kuat lagi. Jadi aku ambil satu langkah lah untuk buat cucian lagi sekali menggunakan air yang biasa tu. Okey, air biasa ni aku buat macam ni seperti macam aku gunakan tadi.
Mungkin aku akan tinggalkan lebih kurang 5 minit. Okey, 5 minit aku akan ambil masa untuk buat cuci macam ni dengan menggunakan air biasa. Sebab masih ada lagi bau klorok tu. Bau klorok tu memang agak kuat lah. Untuk direct guna terus ke dalam kok untuk ikan tu, mungkin aku agak was-was sedikit lah. Sebab bau klorok tu masih kuat lagi. Okey, aku akan ambil masa lebih kurang 5 minit untuk cuci macam ni menggunakan air biasa. Okey, masa untuk 5 minit telah pun cukup. Kalau tengok di sini nampak macam lebih yakin lah untuk digunakan. Okey, bau pun dah kurang. Jadi aku akan cuba untuk membuat percubaan ni sama ada berjaya ataupun tidak, ataupun boleh dapat mengurangkan sedikit daripada kekotoran tu yang tersumbat di dalam acetone tu. Mungkin berhasil sebab daripada segi mata kasar aku ni nampak macam dah okey. Tapi nanti aku akan cuba tunjuk pada korang apa bezanya sebelum dan selepas. Kita akan tengok. Untuk percubaan ni aku akan buat macam biasa, buat macam awal video tadi. Aku akan celup, aku akan rendamkan, letakkan acetone ni dalam air lebih kurang dalam 1 kaki kedalaman di dalam air tu. Jadi korang nampak sendiri. Okey. Tapi bagi aku memang terbaik lah. Memang terbaik. Memang berhasil dengan cara macam ni. Okey, aku lepas terus acetone di dalam kok semen tu. Buih oksigen memang terbaik. Okey, nampaknya cara ni memang berkesan lah. Okey, terima kasih pada yang berkongsi idea ni. Memang terbaik. Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih lah. Ini satu inisiatif lah untuk satu idea. Satu idea yang memang selalu ni pun klorok memang selalu aku nampak klorok di depan mata aku, tapi aku tak terfikir bahawa klorok lah yang boleh mencucikan acetone ni rupanya. Okey, sekarang ni aku nak tunjuk sebelum dan selepas. Okey, ni adalah video sebelum dicuci dengan menggunakan klorok tu. Jadi korang dapat bezalah, korang tengok buihnya hanya sedikit. Okey, aku akan kongsi pula video selepas menggunakan klorok, selepas dibuat cucian. Okey, ini adalah video selepas result selepas menggunakan bahan klorok tu untuk dibuat cucian acetone tu. Okey, korang sendiri nampak memang jelas ketara. Ini aku menggunakan, macam aku cakap tadi, aku menggunakan hanya dalam 15 minit saja untuk buat cucian. Jadi kalau kita untuk lebih efisien lagi, mungkin dibuat rendaman atau buat cucian ni mungkin sehingga 30 minit ataupun terpulang pada keadaan acetone korang tu. Jadi aku menggunakan 15 minit pun dah hasilnya dah macam ni. Agak terbaik. Memang terbaik. Sebagai kesimpulannya daripada kejayaan proses untuk buat cucian acetone ni, aku boleh berikan kredit lah kepada YouTuber kita yang berkongsi idea untuk mencuci menggunakan klorok ni, bahan klorok ni. Okey, satu kejayaan lah. Memang aku rasa excited sangat lah untuk menggunakan klorok ni untuk dibuat cucian acetone aku yang lain-lain tu. Okey, aku tunjuk perbezaan color pula daripada segi yang dah dicuci ataupun yang belum dicuci. Okey, yang aku pegang ni belum dicuci, nampak colornya macam hitam-hitam sedikit. Dan yang berbanding dengan yang dah dicuci menggunakan klorok tadi, nampak macam ala kebiru-biruan sedikit dan cerah sedikit warnanya. Okey, kalau ini dah memang terbukti lah, memang berkesan lah menggunakan bahan peluntur ni, klorok ni untuk dibuat cucian acetone ni. Satu idea yang bagus dan terbaik. Jadi aku syarekan kepada korang di luar sana. Okey, korang boleh cuba juga menggunakan idea ni untuk mencuci acetone korang sekiranya kotor dan kurang efisien. Memang terbaik. Okey, aku rasa setakat ni dulu perkongsian aku dalam video yang terbaru ni.
Semoga bermanfaat apa yang dikongsikan. Okey, korang boleh bantu aku dengan satu like dan satu subscribe. Sekiranya ada sebarang komen, okey, korang boleh tulis sebarang idea, sebarang komen dekat ruangan komen dekat bawah. Okey, semoga kita jumpa lagi di lain masa, di lain video. Semoga korang sukses selalu. Semoga dipermudahkan segala urusan. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.